أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mulakan pimpinan jawatan kuasa penganjur, sahabat-sahabat, seterusnya tuan-tuan puan-puan, yang saya doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita direzekikan untuk bertemu pada malam ini, selepas kita tidak dapat untuk mengadakan kuliah pada bulan lepas atas keuzuran daripada pihak saya, dan juga saya juga usahakan untuk adakan kuliah ganti tapi tak dapat juga masa yang sesuai. Jadi saya mohon maaf atas perkara tersebut. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan menyambung semula kuliah kita, sahabat-sahabat, pada perbincangan seperti mana yang tertera pada slide yang dikongsikan, iaitu kita tamat pada September yang lepas berkenaan dengan hal keadaannya rukun solat, iaitu perbincangan berkenaan dengan membaca tasyahud pada duduk tahiyat akhir seperti mana yang dinyatakan oleh pengarang tersebut. Kita ulang sedikit, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan perihal rukun solat. Bila sebut berkenaan dengan rukun, tidak dapat tidak perkara itu perlu disempurnakan dan dijayakan dengan sesempurna mungkin, dan juga perlu mematuhi syarat sah kepada setiap daripada rukun itu. Setiap daripada rukun solat, dia ada syarat-syarat dia. Solat ada syarat sah dia. Rukun pada setiap rukun itu juga ada syarat-syarat dia. Yang menjayakan rukun Fatihah ada beberapa syarat. Yang menjayakan rukun rakaat ada beberapa syarat. Jadi itu yang menjadi indikator untuk kita mengetahui rukun itu settle atau tidak. Bahasa kita lah supaya dia mudah kita faham. Yang menjayakan rakaat apa dia? Yang mengesahkan rakaat apa dia? Yang menjayakan dan mengesahkan sujud apa dia? Itu perkara yang kita bincangkan sekarang, supaya kalau sekiranya ada sahaja permasalahan di dalam setiap rukun tersebut, kita dah ada kaedah untuk mengetahui perkara itu memberikan kesan kepada sempurnanya ataupun sah ataupun batalnya kepada rukun tersebut, dan juga sahnya kepada sah ataupun batalnya solat kita. Jadi kita lanjutkan kepada perbincangan pada muka surat yang ke-162, iaitu berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkenaan dengan membaca tasyahud pada duduk tahiyat akhir. Kata pengarang di sini, ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada hadis yang ke-5906 dan juga Imam Muslim pada hadis yang 402, dan lainnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawa dia menceritakan, jadi sahabat ni ceritakan tentang perihal tasyahud akhir ni. Okay, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat yang mulia, antara sahabat yang dekat dengan Nabi SAW dan juga tokoh dalam bidang ilmu, banyak juga meriwayatkan hadis. Dan juga antara keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah dari sudut ketokohan beliau dalam Al-Quran. Ini sahabat yang menjadi jolokan dan juga kita katakan terkehadapanlah dengan bacaan Al-Quran, walaupun sahabat ni sahabat yang kecil. Dari sudut tubuh beliau ni sahabat yang kecil, Abdullah bin Mas'ud. Panjang sejarah tentang Abdullah bin Mas'ud ni boleh kita baca dan sangat bermanfaat untuk kita ambil pengajaran. Apa kata beliau? Apabila kami solat bersama dengan Nabi SAW, dan disebut dari sini kami berkata di sisi Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Al-Imam Daraqutni, disebutkan kami berkata sebelum difardukan tasyahud kepada kami, yakni sebelum daripada difardukan, dituntut untuk melaksanakan tasyahud itu, disebutkan oleh Rasulullah, salam sejahtera ke atas Allah Subhanahu wa taala
sebelum para hambanya, salam sejahtera ke atas Jibril, salam sejahtera ke atas Mikail, dan salam sejahtera ke atas sisi fulan. Apabila selesai sembahyang, Nabi SAW menghadap mukanya kepada kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang bersifat dengan assalam. Apabila seorang kamu duduk dalam sembahyang, maka hendaklah dia membaca at-tahiyyat. Itu riwayat dia. Kemudian berikutnya, boleh scroll ke bawah. Assalam disebutkan di sini ialah salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah ulama menyatakan maknanya adalah Allah yang bersifat selamat, bersih daripada segala keaiban dan kebinasaan yang berlaku kepada makhluk. Maksudnya di sini adalah Allah bersifat dengan assalam, selamat, sejahtera, tetapi bagi makhluk tidak ada sifat tersebut kerana pada makhluk adanya keaiban, ada kelemahan. Allah Ta'ala bebas daripada sifat itu. Ada huraiannya di situ. Dan sekurang-kurangnya at-tasyahud, kata pengarang, seperti mana yang ada dalam kitab, disebutkan at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ada huraian di situ, saya berhenti di situ dulu. Jadi tasyahud dalam riwayat ini, Nabi SAW pada asalnya tidak membaca seperti mana yang difardukan pada saat ini. Ada bacaan yang kita katakan tadi. Dan sekurang-kurang tasyahud adalah bacaan seperti mana yang ada di dalam kitab ni. Maksudnya sahabat-sahabat, tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya kita tak ada masa, contohlah, maksudnya solat yang paling ringkas, yakni kita sempurnakan yang lain-lain rukun, tiba pada tasyahud, kita baca ini sahaja. Maksudnya daripada at-tahiyyatu lillah tu sampailah Muhammadan Rasulullah, cukup takat tu untuk rukun tahiyat, bukan selawat lagi, untuk rukun tahiyat. Maksudnya ada perbezaan lah dengan apa yang kita baca sekarang, dan ini yang seringkas yang boleh dibaca. Bukan nak suruh baca macam ni, tetapi nak faham ini tahiyat yang menjadi kita katakan kewajipan dia. Yang apa yang kita baca sekarang ni ada tambahan-tambahan itu untuk menyempurnakan, tetapi yang paling minimum seperti mana yang ada di dalam bacaan yang saya sebutkan tadi. Saya tak suruh hafal benda ni, tetapi yang paling ringkas adalah seperti ini. Okey. Kemudian disebutkan bahawa terdapat beberapa riwayat yang kesemuanya riwayat yang sahih yang meriwayatkan lafaz tasyahud ini, dan lafaz yang sempurna di sisi Al-Imam Syafi'i adalah seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan di situ ada lafaznya yang seperti mana kita baca sekarang. Untuk ringkas dia macam tu. Jadi ini bacaan yang kita amalkan. Cuma kalau ditanya kepada kita, tahiyat yang paling ringkas macam mana? Macam tadi. Kalau baca macam tu pun sah. Okey? Ini untuk kita faham. Pertama, boleh scroll ke bawah. Antara yang penting juga untuk saya tekankan di sini, satu benda yang baik untuk kita sahabat-sahabat, untuk kita hafal maksud tasyahud yang kita baca. Kalau boleh tengok dekat atas tadi tu, kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nampak? Di situ ada maksud dia. Segala ucapan penghormatan yang membawa keberkatan dan selawat yang baik kepada Allah. Sejahtera, yakni salam sejahtera, rahmat dan keberkatan atas Allah dan kepada engkau wahai Nabi. Ini maksud kita baca tu sampai habis. Setidaknya kita faham secara keseluruhan, ia membawa kepada kehadiran hati semasa kita solat. Tidaklah kita hanya membaca semata-mata tanpa memahaminya. Jadi macam kita bincang sebelum ni, lafaz Allahu Akbar kita dah hafal. Iftitah kita cuba hafal dari sudut maksud dia. Fatihah sedia maklum, contoh. Surah-surah boleh diperkasakan. Rokok, sujud, faham maksud dia. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah sebagai contoh. Kemudian rabbil firli warhamni wajibuni, apa yang kita minta. Dan di sini kita hafal tasyahud akhir punya maksud. Paling tidak kita hafal secara umum apa yang kita sebut tu. Jadi ia membantu kepada kehadiran hati dan solat yang lebih berkualiti dan khusyuk. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan di situ. Jadi boleh hafal. Okey, itu maksud dia. Dah banyaklah rujukan sekarang ni untuk kita baca, faham satu persatu apa yang kita sebutkan.
Okey, bawah tu penting. Ini kena ambil perhatian. Jadi, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ini perkara yang perlu sangat-sangat diambil perhatian semasa kita membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Okey. Ini yang menyempurnakan rukun ini. Kadang-kadang kita terlepas pandang tentang perkara ni. Jadi kalau sekiranya salah satu daripada apa yang kita sebutkan pada skrin ni ada luput kepada bacaan itu, maka bacaan tasyahud kita tidak sah, kena baca semula. Kalau kita tak ulang baca semula dengan bacaan yang betul, kita bagi salam, solat kita tidak sah, sama ada kita sedar ataupun tidak. Yang pertama, tengok di situ, hendaklah dia mendengar bacaannya sendiri jika pendengarannya baik, maksudnya normal. Maksud pengarang di sini adalah bila kita sebutkan rukun sebutan, sebab rukun tasyahud ni adalah rukun sebutan, maka telinga dia mesti kena dengar. Jadi kalau orang hanya terkumat-kumit ataupun dia diam sahaja, dia sebut dia baca, pastinya solat dia tidak sempurna kerana, yakni nak bahasa lebih tepat, solat dia tidak sah kerana dia tidak membaca. Jadi tasyahud tadi bermula daripada at-tahiyyatul mubarakatus sampai kepada Muhammadur Rasulullah, mesti dengar di telinga kita setiap daripada huruf tu. Okey, kecuali dalam keadaan yang dia tak normal, maksudnya dia ada masalah pendengaran ataupun solat di tempat yang sangat bising tetapi dia yakin dia telah baca, memang dia baca tapi dia tak dengar, itu dimaafkan. Cuma hendaklah dibaca. Ini benda yang cukup mustahab. Nak baca macam mana? Dengar di telinga kita sahaja, bukan dengar di telinga orang lain, tetapi hendaklah dibaca. Maksud baca mesti ada suara. Okey, setiap satu perkataan ke setiap satu huruf, bukan saja perkataan, setiap satu huruf mesti didengar di telinga kita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kata pengarang, membaca secara berturut-turut, yakni bersambung-sambung. Sekiranya ada satu selingan ataupun berhentinya kita diam yang panjang ataupun termasuk zikir yang lain, maka batal tasyahud tadi dan wajib diulangi semula. Contoh, kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita terberhenti, kita ingat barang yang hilang ke, apa saja urusan belum selesai ke, contoh. Kita berhenti lama, lepas tu baru sambung assalamualaikum. Maka kita perlu ulang semula bacaan tadi, sebab tasyahud rukun sebutan sama seperti mana Fatihah, tak boleh ada selingan masa di situ, masa yang panjang, kecuali kata para alim ulama, kita mengingat bacaan kita. Maksudnya kita lupa lepas at-tahiyyatul mubarakatuh siapa dia, itu tak apa. Tapi kalau kita terdiam dengan kita mengingat pada benda yang lain dengan tempoh masa yang lama, maka perlu ulang semula daripada mula. Bukan ulang mula solat, ulang semula daripada at-tahiyyah itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada masuk zikir yang lain, contoh, tengah kita baca tasyahud, mengantuk sangat, kita menguap, kita baca astaghfirullahalazim, ataupun kita bersin, kita kata alhamdulillah sebagai contoh, maka itu ada zikir yang ajnabi, zikir yang asing, maka perlu diulang semula, sebab tasyahud tadi sama seperti mana Fatihah, tidak boleh diselangi dengan zikir yang asing termasuk di dalam bacaan itu. Okey, ini dua keadaan yang perlu diulang semula bacaan itu kalau sekiranya kita laksanakan, sebab tasyahud akhir tak boleh ada tambahan ataupun selingan masa yang panjang apabila kita membaca rukun ini selesai. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah membaca dalam keadaan duduk. Tahiyat akhir, tasyahud akhir, syarat dia mesti baca dalam keadaan duduk, kecuali uzur. Kecuali uzur. Duduk yang macam mana, tak kisah, asalkan dia duduk. Cuma duduk yang sempurna seperti mana kita bincang sebelum ini, adalah duduk tasyahud akhir itu dengan kita bersilangnya kaki kita ada di bawah, kaki kiri kita ada di bawah kaki kanan, dan menegak kaki kita begitu. Itu yang paling afdal. Cuba duduklah macam mana pun, ia dikira sebagai hal keadaannya duduk. Okey, maka mesti dalam keadaan duduk, kecuali yang uzur. Jadi kalau orang tu baca tasyahud, dia boleh duduk tapi dia tak duduk, maka solat dia tidak sah. Sebab tasyahud dia tidak sah. Okey, ini syaratnya. Ini muktamad dalam mazhab Syafi'i sunat. Berikutnya adalah membaca menggunakan bahasa Arab. Mesti baca tasyahud dalam bahasa Arab. Sekiranya tidak mampu membacanya, maka diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang dikehendaki pada kadar yang dia boleh baca sementara dia nak menghafal. Contoh baru masuk Islam, tak tahu nak baca tasyahud macam mana, dia baca dalam bahasa dia dan sebagainya, dibolehkan. Tapi kalau untuk orang yang dah boleh baca, tapi dia baca dalam bahasa yang lain, tasyahud dia tidak sah, tak sempurna rukun itu dan solatnya tidak sah. Yang kelima,
menjaga makhraj. Maksud menjaga makhraj ini adalah menjaga semua syaddah, menjaga semua huruf, menjaga semua sebutan tasyahud itu supaya tidak ada selingan ataupun kita maaf, tidak ada kesalahan dalam bacaan itu. Jadi sebab tu saya pernah ulang sebut dulu. Bila kali terakhir kita baca Fatihah depan guru untuk mengesahkan Fatihah kita sah dibaca di dalam solat? Pertama, dalam masa yang sama, bila kali terakhir kita baca tasyahud akhir kita di depan guru ataupun di depan orang yang boleh mengesahkan Fatihah kita, tasyahud kita itu sah, Fatihah kita itu sah. Jadi ni berat ni. Nampak macam ringan, tapi saya nak tekankan juga supaya kita tahu di sana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perkara yang menjadi tuntutan untuk kita baca. Contoh, kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Baca macam tu ya. Tak boleh sebab ada syaddahnya di situ. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Okay, kita tak boleh baca at-tahiyatulillah assalam. Tak boleh sebab ada tasyahud, ada tasydidnya di situ. Jadi di dalam tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir ada berapa tasydid? Yang ada kitab boleh conteng, yang ada boleh conteng adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada 16. Okey, ada 16. Ada tempat ada 16 yang perlu disempurnakan. Okey, ada 16 yang perlu disempurnakan. Kita tengok satu persatu secara ringkas. At-tahiyah, dia tak boleh baca at-tahiyah sebab ada syadahnya di situ. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi at-tahiyah tadi ta tu ada tasydid, seterusnya ya tu at-tahiyah. Dia bukan at-tahiyah. Okey, ni kena baca seorang-seorang ni sebenarnya. Masya-Allah. At-tahiyah. Tak boleh baca at-tahiyah sebab hiya itu di situ ada tasydidnya. Hati-hati tuan-tuan. Seterusnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Seperti mana yang ada pada skrin tu, tengok. Itu betul tak dia punya ni? Okey, itu betul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Pada sad, pada ta dan juga ya. Okey, pada sad tu yang bawah. Okey, di situ ada syadah dia. Kemudian lillah. Syadahnya tak boleh baca lillah. Lillah. Kemudian assalamu. Kan? Kemudian ayyuhan nabiyyu. Di situ ada syadah. Nabi itu ada syadah 2. Wa barakatullah. Kemudian assalamu. Okey, bukan wa barakatus salamu. Tak boleh. Okey. Kemudian sekali lagi lillah, kemudian as-salah, salatillah. Ashhadu, di situ ada syadah juga. Ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada. Di situ juga ada Rasulullah, tu di hujung. Okey. Ada kiraannya jugalah di situ sebenarnya. Setengah kitab dikira berdasarkan kepada tak masuk kepada selawat. Okey, kepada kita katakan pada asyhadu. So ada kiraannya 12, ada kiraannya 21. Tak mengapalah di situ. Tapi kita nak sebutkan bahawa itu satu benda yang penting dan perlu dibaca lah. Perlu dibaca. Jadi kalau sekiranya ada anak kita sedang hafal dan sebagainya, kita dengar. Sejak daripada kecil dah ada. Kita tahu bacaan yang sempurna dan perlu disemak lah sebab ini rukun. Ini rukun yang perlu diperkasakan. So, yang berikutnya syarat di bawah tu dibaca mengikut susunan seperti mana yang diajar oleh Rasulullah. So, tak bolehlah baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, betul lompat pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu patah balik. So, tak boleh. Dia mesti dibaca dengan satu persatu, sama juga seperti mana suratul Fatihah. Okay, sebab dia rukun, sama seperti mana rukun Fatihah itu yang perlu disempurnakan. Ada sedikit tambahan di situ. Dalam kitab kita tak ada. Dalam kitab yang lain, ada disyaratkan bahawa sah tahiyat akhir ni adalah dengan mesti sah
rukun yang sebelumnya. Jadi rukun untuk kita sebutkan di situ adalah rukun sujud. Kalau sujud tak sah, maka rukun yang berikutnya tidak sah. Rokok tidak sah kalau sekiranya hal keadaannya Fatihah tidak sah. Dia macam tu. Dia mengikat. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu tambahan. Dalam kitab lain juga ada menyebutkan bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Imam Ar-Ramli menyebutkan wajib untuk baca dengan bacaan yang lain kalau sekiranya orang tu tak mampu untuk baca dalam bahasa Arab. Baca dalam bahasa dia lah. Takat mana yang dia mampu. Okey. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya adalah ni perbincangan berkenaan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi dia tak termasuk kepada rukun. Maksud saya rukun tasyahud tadi, dia rukun yang berikutnya. Okey, dia rukun yang berikutnya yang perlu disempurnakan. Dia sama juga syarat-syaratnya, mestilah dibaca dalam bahasa Arab, mestilah disempurnakan syaddahnya dan sebagainya. Cuma yang saya nak lompat terus, sebab ini pun kita dah sedia maklum, pada syarat-syaratnya itu pun ada, boleh tengok muka surat yang berikutnya. Ada dalil je di situ yang tak perlu saya hurai, kita fokus kepada yang menjadi poin di bawah itu. Kalau sekiranya selawat itu yang paling minimum adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling minimum. Dah cukup dah. Okey. Kalau sekiranya kita lihat berdasarkan kepada riwayat, maka Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud dan selainnya ada riwayat di situ menceritakan tentang selawat Nabi di dalam tasyahud. Tapi yang paling ringkas adalah Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang paling sempurna adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca. Okey, bermula dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa ala kama sallaita ala Ibrahim sampailah habis, sampai innaka Hamidum Majid. Okey, bawah lagi. Okey, ada riwayat di situ bacaan yang sempurna dan juga bacaan yang paling ringkas. Jadi kalau ditanya kepada kita, kalau kita ada urusan dan sebagainya, lepas kita baca tasyahud tadi, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita bagi salam, sah tak solat kita? Sah. Okey, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian bagi salam, sah tak solat kita? Sah. Okey, tapi bacaan yang sempurna adalah seperti mana yang tertera pada skrin. Kalau ditanya kepada kita selawat yang paling sempurna, juga kita sebutkan ini selawat Ibrahimiyah yang kita baca ni. Okey. Tapi yang paling ringkas boleh dibaca juga Allahumma salli ala Muhammad, tapi kalau di luar daripada solat, kita boleh baca sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi pun dia boleh baca. Itu antara selawat yang boleh diamalkan 300, 100 kali sehari. Sallu alaihi ataupun Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Itu kaedah kita selawat lah. Tapi dalam solat, minimum dibaca di dalam solat adalah Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita boleh bagi salam. Di bawah tu, ada syarat-syarat dia. Sama juga seperti tadi, hendaklah dibaca hingga dia mendengar sendiri bacaannya dengan kalau sekiranya dia ada pendengaran yang baik. Yang kedua adalah dibaca dengan Muhammad. Okey. Dan seterusnya Rasul ataupun Nabi boleh juga dibaca di situ. Okey. Maka kita sebutkan kalau sekiranya dibaca Ahmad, kata ulama dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Okey, tidak memadai. Mesti dibaca dengan Muhammad. Itu kaedah dia. Dan mesti dibaca dalam bahasa Arab dan juga tertib. Tak bolehlah baca Allahumma salli ala Muhammad, kita baca Allahumma salli ala, kan kita baca itu terbalik, ataupun kita sebutkan salli ala Muhammad saja tanpa ada Allahumma, maka tak sempurna. Okey, syarat-syarat dia begitu. Jadi di situ juga ada syaddahnya, iaitu Allahumma salli dan seterusnya Muhammad. Itu bacaan yang sempurna. Cuma ada perbincangan, macam mana kedudukan Sayyidina? Kita baca Sayyidina, kan kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah kita menambah dan juga benda itu merosakkan solat kita? Siapa yang tak baca? Siapa yang biasa baca? Macam mana kedudukan Sayyidina? Sebab dalam riwayat ni tak ada pun. Tengok dalam hadis tadi. Boleh tengok kat atas. Nabi tak baca pun dalam riwayat tu. Okay. Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad. So kita tambah Sayyidina, macam mana? Kedudukan Sayyidina, pendapat yang mutamat dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya adalah bacaan untuk kita menyatakan adab, untuk kita
menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menambah taswid ini ataupun Sayyidina ini merupakan satu penghormatan yang hal keadaannya kita baca untuk menyatakan tidaklah secara langsung kita sebut terus nama baginda Nabi. Jadi ini kaedah yang lebih beradab. Maka dibaca itu kata para alim ulama merupakan satu keafdalan. Tetapi kalau kita tak baca pun solat kita sah. Nah, pilih mana antara satu lah. Jadi kita nak sebutkan lafaz Sayyidina itu kita mengakui bahawa memang tidak ada yang disebutkan oleh Rasulullah dan Nabi tak perlu menyebut seperti itu, ada asalnya. Tetapi bila kita sebut itu satu penghormatan sebab kita tak sebut secara direct nama. Kalau sekiranya VIP pun kita ada panggilan-panggilan tersendiri, ini VIP yang lebih besar daripada segala VIP. Jadi penghormatan kepada Rasulullah kita sebut Sayyidina. Okay? Itu satu benda yang mulia lah. Dalam kitab Hasyiah, Imam Bajuri menyebutkan bahawa yang lebih aula ialah menyebutkan Sayyiduna kerana ia lebih afdal dan menjalankan adab dan keluar daripada khilaf tentang perkara tersebut. Okay? Ini untuk memuliakan. Okay? Kita sebutkan tuan kepada keseluruhan daripada kita adalah penghulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau sekiranya orang tu tak nak baca, solatnya dikira juga sah. Okay? Dan selawat juga ada tambahan di situ, hendaklah dibaca dalam keadaan duduk. Okay? Hendaklah dibaca dalam keadaan duduk. Mungkin ada yang tanya juga, selawat Ibrahimiyah ni boleh baca kat luar solat tak? Boleh. Okay? Boleh. Itu selawat yang paling afdal. Tapi cuma dia panjang lah. Kalau nak jadikan amalan boleh, tapi maksudnya dia panjang. Dia begitu. Jadi perlu dibaca Allahumma salli ala Muhammad dan disambung dengan bacaan-bacaan lain tu. Tapi yang minimum adalah Allahumma salli ala Muhammad. Cukup syarat tadi sempurna rukun yang berikutnya. Okay? Wallahu a'lam. Dan bacaan Sayyidina tadi adalah di luar dan juga di dalam solat. Di luar pun kita sebut benda yang sama. Okay, berikutnya kita masuk kepada rukun yang second last. Okay, itu pun juga dah jelas, iaitu berkenaan dengan salam. Kata pengarang di sini iaitu orang yang bersembahyang berkata Assalamualaikum warahmatullah ketika berpaling sebelah kanan. Kaedahnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Dia macam tu. Assalamualaikum warahmatullah tanpa kita ada menundukkan pandangan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah tanpa kita ada menundukkan pandangan. Okey. Jadi disebutkan di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat seperti itu hal keadaannya pada takbir dan juga penghujung daripada memberi salam. Okey. Sekurang-kurangnya lafaz salam adalah assalamualaikum. Nampak? Itu yang paling minimum. Okey. Assalamualaikum dah kira sah. Juga boleh disebut assalamualaikum warahmatullah. Dan juga ada juga riwayat menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada riwayat seperti itu. Cuma yang biasa diamalkan oleh kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi, tetapi minimum untuk syarat bagi salam Assalamualaikum itu memadai, dan syarat dia sama seperti mana yang tadi, mestilah dibaca dengan jelas Assalam, bukan salam. Seterusnya mesti dengar di telinga kita. Syarat untuk kita berpaling itu hukum dia sunat, tetapi sebutan itu merupakan rukun. Okey. Ni dah kira jelas untuk kita faham di situ. Itu pada rukun yang second last sebenarnya Assalamualaikum. Yang dituntut adalah kita sebutkan kewajipannya salam yang pertama tersebut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan memadai. Tapi kita tambah salah yang kedua adalah hukum dia sunat. Nanti ada dalam bab berikutnya. Ini rukun. Maksudnya salam yang pertama, bukan memberi salam. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ini pun jelas, saya rasa tak perlu huraikan panjang sebab dia pun tak ada masalah. Yang cuma jadi masalah tadi kalau sekiranya kita membaca salam, dia tak boleh kena baca Assalamualaikum. Dan sebelum saya terlupa, isu berkenaan dengan kita meletakkan jari dan juga bagaimana kedudukan jari semasa tasyahud. Okey. Ulama bincang tentang perkara ini dan juga jadi perbincangan yang panjang lah sebenarnya. Ulama berselisih pendapat juga berkenaan dengan isu jari ini. Saya ringkaskan. Dalam mazhab Syafi'i, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jari kita itu boleh diletakkan seperti ini. Macam mana saya nak tengok tangan saya? Saya pun tak nampak. Okey, macam ni.
Okay? Dan ia adalah betul-betul di hadapan daripada lutut kita. Kalau lutut kita macam ni, diletakkan betul-betul macam ni. Bukan macam ni, bukan macam ni. Maksudnya betul-betul di hadapan. Okay? Dia sama rata dengan lutut kita. Itu dengan keadaan beradab dan juga tepatnya kedudukan tangan kita semasa kita duduk tersebut. Dan juga ada ulama huraikan apabila kita duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud tersebut, kalau sekiranya tanpa kita tasyahud, jari kita ni kalau sekiranya ini lutut, memang sama-sama dengan lutut kita, sama dengan arasnya, bukan ke depan, bukan memeluk, bukan juga ke belakang, sama dengan lutut tersebut. Adapun pada kita nak membaca tasyahud, duduk saja tasyahud tersebut, kita dah letak jari kita begini. Okay? Sama ada macam ni, okay? Sama ada macam ni juga boleh, ataupun macam ni. Itu kaedah dia. Maksudnya kita buat macam ni. Okay, itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Cuma isu diangkat tu bila? Dalam mazhab Syafi'i adalah kita angkat pada kalimah apabila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah. Okay, illallah kita angkat. Dan angkat tersebut sampai habis, sampai bagi salam, bukan turun balik. Dan angkatan tersebut adalah angkat sekali sahaja tanpa kita turunkan semula ataupun kita menggerak-gerakkan dia. Itu kaedah yang tepat dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab lain ada kaedah masing-masing yang boleh saya kongsikan. Antara yang disebut dalam mazhab Hanafi, jari jemari ni semua dilepaskan dan tak ada genggam-genggam ni dalam mazhab Hanafi. Okay? Jari tunjuk tersebut diangkat hal keadaannya semasa ucapan la ilaha illallah. Maksudnya macam ni betul diangkat. Okay? Dalam mazhab Maliki, hal keadaannya digenggam keseluruhannya dan jari dan juga ibu jari dan juga digerakkan. Macam mana? Digerakkan ke kiri dan ke kanan. Macam ni. Kalau tangan saya macam ni, mazhab Maliki dia gerak macam ni. Okey, saja ni dalam mazhab Maliki. Sungguh ada dalil. Masya-Allah. Okey. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam mazhab Imam Ahmad diangkat seperti mana dalam mazhab Syafi'i tadi. Jadi kita sebutkan ini perbincangan para alim ulama lah, dan sebab apa diangkat antara yang disebut dalam Matan Zubat adalah hikmah dan juga rahsianya dari sudut kesepaduan hati kita dengan dinyatakan dengan lidah dan juga perbuatan dengan mentauhidkan Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Dan terus sampai bagi salam. Jadi kalau sekiranya kita buat macam ni ataupun macam ni, okay, ataupun macam ni, tak jadi masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i tadi diangkat jari kita semasa illallah dan terus sehingga kita bagi salam. Okay? Itu dibincangkan oleh para alim ulama. Selain daripada itu tak ada riwayat. Maksudnya digerakkan macam ni, tak ada. Yang digerak dalam mazhab Maliki macam ni. Okay, tangan macam ni, digerak macam ni. Tuan-tuan pergi tengok solat di sebelah orang Afrika khususnya, Chad, Senegal, Nigeria, memang mereka solat macam tu. Itu mazhab Maliki. Okay, dan ada dalilnya dibincangkan oleh para alim ulama. Okay, antara hadis yang berbincang tentang ini dari daripada Sayyidina Wa'il bin Hujur. Ulama Syafi'i bincang berkenaan dengan hadis itu. Bila yang Rasulullah gerakkan dan juga ataupun mengangkat itu. Itu jadi khilaf ulama. Okay, wallahu a'lam. Selesai. Ada soalan sebelum kita lanjutkan? Syarat-syarat memberi salam tadi adalah kitab lain, adalah kitab kita tak ada. Ulama ada soalan ke? Tanya sikit je. Sila, saya tak dengar. Angkat jari. Masa angkat jari tu, baik. Pandangan kita di tekos semayang tempat sujud ke ataupun di mana? Faham. Masya Allah. Bila kita mengangkat jari, pada asalnya adalah kita melihat apabila sebaik saja kita angkat jari, pandangan kita bermulanya adalah tempat sujud. Kemudian kita pandang pada jari kita. Terus sehingga memberi salam. Maksudnya pandangan beralih kepada jari kita. Okay, itu dalam mazhab kita lah. Wallahu'alam. Cuma itu perbuatan sunat dan membantu kepada kekhusyukan. Okay, supaya kita lihat pada tempat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedudukan yang sebenar. Itu pun jadi bincang ulama. Maksudnya ada ulama sebutkan kekal untuk tempat sujud, ada sebagai ulama tengok antara dua lutut kita. Okay? Tetapi dalam mazhab kita adalah melihat kepada jari kita sehingga kita memberi salam.
Wallahu a'lam. Ada juga betul. Masih. Ada ulama meletakkan hal keadaannya untuk kita memberikan salam tadi, okey, mengucapkan salam tersebut dalam keadaan yang masih lagi kita menghadap kepada kiblat. Maksudnya assalamualaikum, kita menghadap kepada kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kaedah dia, masih lagi menghadap kepada kiblat. Okey, sampailah selesai. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah lebih daripada 7 syarat untuk kita memberi salam. Jadi yang menjadi keutamaan adalah mesti disebut dalam bahasa Arab. Minimum adalah assalamualaikum, dan seterusnya mesti disempurnakan syaddah di situ assalamualaikum, bukan assalamualaikum dan selainnya. Dan apabila kita solat berjamaah, maka salam kita itu adalah selepas salam yang kedua, itu yang paling afdal. Tetapi kalau sekiranya kita salam selepas imam salam yang pertama, hukum dia harus. Cuma yang kita sebut ni dalam solat sendirian, dalam solat berjemaah dia ada lagi huraian yang lebih mendalam. Itu dalam kitab solat berjemaah lah. Sebelum ni pun kita ada baca dekat Masjid Bukit Indah, kalau ada sahabat-sahabat hadir. Walaupun tak sempat khatam, tapi dah dihuraikan sebelum ini. Okey, wallahu a'lam. Dan berikutnya adalah tertib. Kata pengarang di sini adalah iaitu dimulakan dengan niat takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian rukuk, iktidal, sujud, dan begitulah seterusnya. Dengan maksud tertib ini adalah turutan. Mesti buat satu persatu. Itu maksud dia. Ini tertib yang tidak terzahir lah, tapi dibuat satu persatu. Sekiranya setengah rukun sembahyang itu didahulukan, tidak seperti mana yang disyaratkan, maka batal sembahyangnya jika sengaja dilakukan. Sekiranya dilakukan tanpa sengaja, maka sembahyangnya batal bermula daripada awal rukun yang telah dilakukan, bukan kepada tempat tertib tersebut. Maksudnya daripada awal itu telah pun solat itu batal. Oleh itu dia wajib mengulangi semua rukun tersebut apabila solatnya batal. Berasaskan kepada kaedah ini, ketika sekiranya dia terus melakukan sembahyang selepas mengubah tertib yang telah ditentukan oleh syarak sehingga sampai kepada rukun yang sama pada rakaat seterusnya, maka rakaat yang sahih disebutkan pada rakaat yang sahih mana tadi? Di scroll ke bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka rakaat yang sahih dilakukan selepas rakaat yang batal itu dikira menggantikan rakaat yang batal. Maksud dia, kalau sekiranya dia rukun itu dia tidak melakukan kepada tertib, maka dia kena kembali kepada yang asal pada permulaan yang dia betul tadi. Ini jaranglah berlaku. Tapi kita sebutkan itu maksudnya aturan dia. Selepas takbiratul ihram, Fatihah. Seterusnya rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Dia buat satu persatu. Okey, wallahu a'lam. Cuma kalau sekiranya berlaku kelupaan di situ, ia kembali kepada seperti mana yang asal di mana permulaan tadi. Cuma ia ada perbezaan dalam solat berjamaah. Kalau kita dah mengikut imam, kita ikut sahaja pada kedudukan itu, kita tak boleh patah balik. Tetapi rakaat itu tidak dikira. Selepas imam bagi salam, kita tambah rakaat yang telah luput bagi kita tadi. Itu ada huraian dalam solat berjemaah lah. Ini dalam solat biasa sahaja. Okey, wallahu a'lam. Soalan sebelum kita masuk kepada bab berkenaan dengan sunat-sunat sembahyang. Rukun ni tak jadi isu yang mendalam jugalah. Kita pun dah cover semua berkenaan dengan perkara tersebut. Sebab kitab kita ni ringkas. Dia tak membincangkan masalah-masalah. Jadi masalah tu saya yang huraikan tambahan daripada kitab-kitab yang lain. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Sebelum saya pergi kepada sunat tadi, sebelum saya terlupa, walaupun nanti ada bab dia, menyapu di muka, ia tak termasuk sebagai rukun. Okay? Dia tak termasuk sebagai rukun. Selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Menyapu di muka ini dia tak termasuk sebagai rukun dan dia tak termasuk sebagai perbuatan yang dikira di dalam solat. Sebab kita dah bagi salam. Okay? Jadi ulama' berselisih pendapat tentang kedudukan tersebut. Ada ulama' menyebutkan bahawa riwayat tersebut merupakan riwayat yang tidak kuat, maka ia tidak dijadikan sebagai hujah untuk menyapu muka. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad adalah menyapu muka itu merupakan perbuatan yang sunat dilaksanakan. Okey, jadi tadi tak ada masalah lah. Tapi yang saya nak fokuskan adalah selepas bagi salam dan tertib itu, rukun solat itu dah selesai.
dah sempurna dah di situ. Dia bukan ada tambahan yang lain. Tambahan sapu muka itu di luar daripada kerangka solat. Okey, kita sambung sedikit lagi. Sunat-sunat sembahyang. Kata pengarang, sunat ialah perkara yang dituntut ke atas manusia supaya melakukannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Melakukannya akan diberi pahala dan meninggalkannya tidak dikenakan seksa ataupun dosa. Ini maklum kita. Perbuatan sunat, masa bila kita buat, maka ia akan dapat pahala. Kalau sekiranya kita tidak laksanakan, maka ia tidaklah mendatangkan dosa. Tetapi yang menyempurnakan satu ibadat, yang memperindahkan satu ibadat adalah sunat. Okay, jadi kalau contohnya kita dah selesai rukun tadi, kita nak solat yang paling ringkas, kita buat semua sekali tu, solat itu dah sah maksudnya. Tetapi yang menyempurnakan, yang mencantikkan ibadat tadi, mencantikkan ibadat solat tadi adalah perbuatan sunat yang kita nak belajar ni. Jadi penting di sini untuk kita faham mana yang rukun, mana yang sunat, supaya kita tak ada masalah dari sudut penentuan kita kalau sekiranya berlaku keraguan di situ. Rukun perlu disempurnakan. Macam contoh saya sebutkan tadilah, sapu muka, ia bukan rukun. Berpaling, Assalamualaikum itu bukan rukun. Yang rukunnya adalah sebut Assalam itu. Okay, supaya kita faham di sini. Sebab tu dibincangkan oleh ulama berkenaan dengan sunat-sunat sembahyang ni supaya kita dapat bezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Mana yang sunat, mana yang rukun. Kemudian, sembahyang mempunyai syarat-syarat dan rukun yang mesti dan wajib dilakukan supaya sembahyang yang didirikan itu sah. Kesemua perkara itu telah disebutkan sebelum ini, iaitu dari sudut rukun, kata pengarang. Sembahyang juga mempunyai perkara-perkara sunat yang dituntut kepada orang yang sembahyang supaya melaksanakannya. Walau bagaimanapun, tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang wajib. Dengan itu, pahala sembahyang ditambah jika melaksanakannya dan tidak dikenakan dosa ataupun seksa sekiranya kita meninggalkannya. So, tak ada isu di situ. Cuma tujuannya untuk menyempurnakan. Jadi, bawah ni penting. Sunat sembahyang itu banyak dan secara keseluruhannya ia terbahagi kepada 3 bahagian, tuan-tuan. Okay? Yang pertama, sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang. Nampak? Sebelum solat dah ada sunat dia. Pada ketika kita solat, ditunaikan semasa, dan seterusnya dilaksanakan sunat itu selepas kita sembahyang. Rincinya ibadat solat ni, sebelum, semasa dan selepas. Sunat ini mewarnai perkara tersebut. Jadi kalau sekiranya kita hanya jaga dalam sembahyang saja, maka ada kekurangan lah luar dan dalamnya. Maksudnya sebelum dan selepas. Di dalam solat itu salah satu daripadanya. Ini seperti mana yang disebutkan dalam kitab kita. Dan berikutnya, ia tidak perkara yang sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang. Pertama adalah azan. Okey. Azan ini menjadi tuntutan. Dalam bab azan nanti ada huraian. Saya rasa dalam kitab kita tak ada, tapi nanti saya akan sebutkanlah. Cuma tuntutan untuk orang lelaki untuk melakukan azan, dan tujuan adanya azan ini bukanlah semata-mata untuk menunjukkan masuknya waktu solat. Dia ada cara yang lain ataupun tuntutan yang lain. Sebagai contoh, azan untuk bayi yang baru lahir, sekiranya ada bencana, sebagai contoh. Okey, azan kalau sekiranya dalam rawatan Islam ada kaedahnya azan, tetapi ini dalam sebelum solat, sunat untuk azan. Bukan sahaja di masjid, di rumah kita pun boleh azan. Contohnya ada anak lelaki yang kita nak adakan syiar tersebut, kita ada keuzuran tak boleh pergi masjid, jadi azan dulu. Bukan azan tu di masjid, tak semestinya di masjid, di rumah masuk waktu kita azan. Yang berikutnya adalah iqamah. Ia merupakan sunat sebelum daripada solat. Ini semua ni menyempurnakan solat kita. Jadi kalau sekiranya azan tadi hanya untuk lelaki, iqamah itu boleh dilaksanakan oleh orang perempuan. Okey, kita solat zuhur di rumah, iqamah dulu. Dia menyempurnakan solat kita. Okey, yang ketiga, meletakkan suatu pemisah di hadapan daripada orang yang solat tersebut yang disebut sebagai hal keadaannya sutrah. Okey, ini antara yang dibahaskan oleh ulama berkenaan dengan sunnah yang telah pun hampirnya mati, khususnya di tempat kita, iaitu berkenaan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sutrah, iaitu meletakkan pemisah. Kaedahnya adalah di depan kita diletakkan suatu kita katakan benda yang ulama bincanglah tingginya macam mana dan sebagainya, sama ada letakkan tiang, tongkat. Tapi kaedah yang ulama bagi pada kita, solat untuk dapatkan pahala sutrah, pertama paling afdal dalam mihrab. Solat dalam mihrab. Kalau kita mampu lah. Di masjid-masjid kita ada mihrab kan. Solat di dalam mihrab itu dapat pahala. Tapi kalau solat di belakangnya tidak dapat pahala. Sebab itu dalam kaedah kita menguruskan masjid, kalau sekiranya masjid itu ada mihrab,
tuntutan untuk imam itu solat dalam mihrab, bukan belakang dia. Setengah tempat masjid ataupun surau dah ada mihrab lah, tapi imam solat di belakang dia, jauh daripada mihrab tu. So tak dapat pahala lah di situ, walaupun solat sah. Okay, tapi kalau kita di rumah, boleh tak kita buat mihrab kita sendiri? Ia satu perkara yang dituntut. Kita solat di tempat yang sama, bukan solat ikut suka hati kita. Solat di khusus satu tempat dan ada mihrab di situ, itu sunnah. Sutrah yang kedua, kalau tak ada mihrab, kita solat di mana? Di belakang daripada dinding. Yang tujuannya adalah supaya tak ada orang lalu lalang di situ, tak ada gangguan. Kalau tak ada dinding, kita solat di belakang daripada tiang. Kalau tak ada tiang, kita letakkan sesuatu di depan kita. Sama ada kita letakkan kerusi ke ataupun apa-apa. Khususnya kita solat di tempat yang luas, tempat yang terbuka, supaya orang tidak lalu di depan kita. Itu tujuan dia. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut, apabila Rasulullah keluar daripada hari raya, maka bagi dia memerintahkan supaya diambil sebilah lembing yang pendek, lalu diletakkan di hadapan baginda. Lalu baginda solat di situ dengan berhadapan daripada lembing tersebut. Okay? Itu kaedahnya untuk kita bagi tahu ni tempat ruang kita solat. Orang tak boleh lalu di bahagian itu. Okay? Kalau lalu di hadapan dia, maka boleh. Ia sunnah lah. Satu benda yang sangat baik. Pilihan yang lain, kita hamparkan sesuatu. Sama ada kita hamparkan sejadah, kita hamparkan rida, kita letakkan, kita sebutkan satu apa-apa yang ada di hadapan supaya isyarat kita solat di situ. Cuma sutrah tadi, kita solat mesti di tempat yang betul lah. Kalau kita solat di tempat yang salah, ada ruang tempat solat yang lain saja, kita sembahyang di depan pintu dan sebagainya, ia tak praktikal. Okay? Orang boleh lalu di situ dengan hal keadaan tanpa kita boleh halang dia. Itu tujuannya adanya sutrah. Wallahu'alam. So boleh amalkan lah. Kita solat di R&R ke sebagai contoh, hamparkan sesuatu ataupun solat di dalam mihrab, di dinding dan sebagainya. Okay? Wallahu'alam. Di bawah tu ada tulis yang afdal ialah pemisah tersebut diletakkan berhampiran dengan tempat sujud, depan sedikit daripada tempat kita sujud. Sama ada solat berjamaah ataupun solat sendirian, imam diletakkan tempat di situ. Jadi kalau kita solat sendirian pun benda yang sama. Cuma bagi makmum, kata ulama, sutrah kita adalah sutrah imam kita. Imam itu menjadi sutrah kita. Dalam solat berjamaah lah, kalau solat sendirian kita letakkan sesuatu. Walaupun kita solat seorang-seorang kat rumah, kita jadikan sutrah tadi. Okay? Di belakang dinding ataupun letakkan sesuatu di situ, ia dapat pahala yang ditambah sebelum daripada perihalnya kita angkat takbir. Itu 3 sunnah yang dilaksanakan sebelum daripada solat, walaupun ada lagi yang lain, tapi ini antara yang menyempurnakan lah. Dalam solat berjemaah ada yang lain, disempurnakan soft dan sebagainya. Okay? Wallahu'alam. Berikutnya berkenaan dengan sunat ab'ad dan juga sunat hayyiat, saya bercadang untuk perbahasan ni kita bawa pada akan datang sebab dia perbahasan yang panjang. Yang saya nak ulang, saya nak pergi kepada yang mendalam berkenaan dengan tasyahud awal, berkenaan dengan selawat kepada Nabi semasa tasyahud awal, sebab kita nak fokus di situ kerana ada isu-isu yang mendatang kalau sekiranya kita solat berjemaah yang saya nak tambah. Sebab dalam kitab hanya solat sendirian. Sebab sunat ab'ad dan sunat hayyiat ini hayyiat ni satu benda yang sangat berkaitan, tapi bila bincang berkenaan dengan luputnya perkara ni ada pendetilan dia. Okay? Wallahu'alam. Saya buka soalan dulu kalau ada. Jadi sunat sebelum daripada solat tadi kita boleh sempurnakan lah. Dapat pahala dan juga membantu kepada kekhusyukan dalam solat dan menambah pahala. Kalau kita tak jaga perkara tersebut, maka ia menjejaskan juga solat kita. Kata para alim ulama, perkara yang kita laksanakan sebelum daripada solat dijaga dengan sebaik mungkin, maka ia membawa kepada kualiti solat yang berbeza. Contoh lain, antara yang disebut dalam kitab Ihya dan selainnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menunggu waktu solat. Itu juga merupakan sunat sebenarnya. Okay? Tapi dia menyempurnakan solat kita yang kita laksanakan itu. Wallahu'alam. Ada soalan? Sebelum kita tutup, saya minta berhenti lebih awal kalau boleh. Bincangan detailnya nanti masa hayat solat sunat hayat dan juga ab'ad. Itu yang panjang. Kita nak bezakan mana yang dituntut, mana yang kita sebutkan tidak perlukan sujud sahwi, mana yang perlukan sujud sahwi. Itu ada perbezaan. Sebab mungkin ada sebahagian kita ataupun kita faham yang sunat itu adalah sunat semata-mata. Tidak. Dia ada sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Sunat hayat. Dan dia ada memberikan kesan kepada solat kita secara langsung sebenarnya. Wallahu'alam.
Okey, kalau sekiranya tak ada, Assalamualaikum Ustaz. salam. Saya Waalaikumsalam. nak Sila Puan. saya nak tanya kalau lepas tahiyat tu kan ada tambahan-tambahan doa. Lepas tu ada lagi yang ustazah ustazah pesan kalau doa yang mustazab ialah sebelum sebelum beri salam. Bagi salam. Betul. Kalau katalah kita ni terdoa lah terlebih sikit, adakah terganggu kita punya solat tu? Maksudnya kita selain daripada doa yang biasa tu kan, doa biasa kita ada tambah lagi doa lain. Walaupun dalam bahasa Melayu kita baca dalam hati kan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berdasarkan kepada beberapa riwayat, memang Nabi SAW membaca doa sebelum daripada memberi salam. Antara yang dibincangkan oleh para alim ulama ialah membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antara lain dibaca doa berkenaan dengan fitnah Dajjal. Itu menjadi tuntutan. Dan ada beberapa doa yang lain. Termasuk juga ada riwayat, walaupun ada perbincangan di situ, kita membaca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'atik. Itu juga dibaca. Kalau sekiranya kita baca selain daripada apa yang Nabi SAW baca, itu bukan pada tempat dia. Walaupun dia tidak sampai kita katakan solat itu batal, tetapi tidak menjadi satu tuntutan untuk terlalu dipanjangkan tasyahud tadi, sehingga ulama bagi kaedah doa tadi tak boleh lebih panjang berbanding dengan bacaan tasyahud tadi. Sebab itu yang menjadi rukunnya, bukan doa itu yang menjadi tuntutannya. Maka sebahagian ulama memakruhkan bila kita membaca terlampau panjang. Cukup kita baca beberapa doa tadi dan kita bagi salam. Kalau kita nak tambah doa yang kita baca dalam hati dan sebagainya, itu antara yang tempat yang sesuai adalah semasa kita sujud tadi, tetapi bukan semasa solat berjemaah. Okey, kalau kita nak baca doa dalam hati dan sebagainya, sebab kita baca dalam bahasa Melayu tak boleh dizahirkan dengan bacaan kita, jadi kita baca masa sujud tadi, tapi bukan dalam solat berjemaah, dan juga tak semestinya dibaca semasa sujud yang terakhir. Okey, sujud yang rakaat pertama kita doa dah, rakaat kedua kita doa dah, sebagai contoh. Okey, tapi dengan syarat bukan semasa dalam solat berjemaah. Kalau dalam solat berjemaah, apabila imam itu bangun ataupun imam itu angkat kepala untuk duduk tasyahud akhir, maka kita dituntut untuk terus angkat kepala ikut imam semasa tasyahud akhir. Okey. Adapun kalau sekiranya kita baca fil alamina innaka hamidum majid, tiba-tiba imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak kita nak sambung lagi doa yang tak baca lagi tadi? Boleh. Tapi tak boleh terlampau panjang. Saya bagi dua keadaan itulah dalam solat berjemaah ataupun solat sendirian. Itu pada kedudukan dia. Jadi fokus kita tak semestinya doa itu dibaca sebelum daripada bagi salam. Dan bukan satu tuntutan untuk kita baca doa lain, melainkan doa yang dibaca oleh Rasulullah. Okey, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain kalau ada. Okey. Kalau saya tak ada, saya cukup sekarang tu. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam kuliah kita. Masih lagi perkara yang asas, cuma kita ulang beberapa perincian kepada syarat sah bagi rukun dalam solat tadi. Dan insyaAllah nanti kita akan lanjutkan perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan sunat aba'at dan juga sunat hayyi'at dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.